boleh katakan signature pick yang mengalahkan pasukan SRG. Dia IG menggunakannya sekali IG pula. Timbre menggunakan sekali lagi ke atas pasukan IG kali ini. Agak terperangkap. Tetapi kita lihat bagaimana. Sebab secara dari segi match up bagi gol juga seimbang di antara Harith dan juga Geranga. Ya, tepat sekali. Sekarang ni apa yang kita bakal saksikan, perlawanan yang akan menentukan adakah mereka mampu untuk berada di tangga yang terbaik. Bakal bermula sebentar nanti. Land of Dawn pastinya akan menjadi saksi pertemuan di antara Timbre dan juga Invictus Gaming, guys. Welcome to Mobile Legends. Uish, dia shuffle. Siapa tak pernah tengok Harith shuffle? Dispita hari dam-dam. Dota. Dan ada pertandingan pos yang sedua. Oh, ni geng-geng Syafri Tura. Uish. Awal datang. Kerja Sebelum sekolah shuffle, sudah kena- siap. Itu zaman lain lah tu. Aku rasa budak-budak Syafri Tura tu dia bawa 4 orang lah. Ya. Ada salah seorang datang MPL. Awak aku dah tak sign. Dia kerja jadi caster ke tak? Dia lagi hebat daripada kita tu. Dia ada album. Kita tak ada lagi. Wih, dahsyat rasa. Antara perkara yang boleh kita lihat di sini adalah yang paling interesting sekali dari segi draft. Sisi cukup untuk pasukan IG bagi pendapat saya disebabkan dengan adanya Jusin, tetapi memang satu rebutan yang kita boleh bincangkan kat sini. Antaranya adalah Lilia yang sekarang meningkat naik penggunaannya disebabkan dengan capability untuk buka map dan juga mengeluarkan damage yang agak besar. Kombinasi yang baik untuk digandingkan bersama dengan Marcel. Akan tetapi kita lihat bagaimana kesimpulannya setelah perlawanan ini berlangsung untuk game yang pertama. Ya, kita dapat saksikan sekarang di bahagian tengah apa yang cuba dilakukan oleh kedua pasukan Clicam ini untuk dapatkan label dengan agak baik. King hero yang akan lakukan Gorgeous. Cuba sesuatu. Ubah juga menerima damage yang sangat-sangat tinggi. Dia tak ada dapat second skill lagi. What an idea Invictus Gaming. Sebelum mereka buat dulu. Tapi saya tak rasa mereka boleh buat. Oh, dah bazir tu Flicker. Ya, tapi sekurang-kurang. Oh, Yison Shin-nya juga. Dari Hazel. Ini satu penyelesaian daripada sudut gameplay. Walaupun mereka mungkin silap daripada sudut hero, tapi mereka ada peluang untuk mengubahnya daripada sudut gameplay. Yang mana Hazel sebelum jungle-nya dicuri, dia juga melakukan gerakan, melakukan pencurian jungle ke pihak Timbre. Ya, secara bersama-sama itu yang paling bagus sekali. Jasgar nyawa yang rendah. Jadi Hazel akan terus berusuh. Mereka buat dulu. Jadi ini thinking outside the box. Apabila mereka daripada menerima sebarang tekanan daripada Timbre, mereka yang akan lakukannya. Dan kali ini berjaya juga. Hazel dah dive 3. Malah Jasgar baru dah slow-slow ambil response. Okay, kalau kita mendengar apa yang dilakukan ataupun apa yang dikatakan dekat interview setelah tadi, mereka nak pastikan dan orang menang position. Dan nampak seperti benar Jasgar takkan level 4 sekarang. Kedua-dua creep di bahagian bawah tidak dimiliki oleh Jasgar. Kalau Lizard tu pun dia tak dapat, confirm takkan boleh level 4. Dia takkan dapat satu apa pun sebelum first turtle nanti. Ini akan menyusahkan sikit sebanyak peluang untuk mereka mendapatkan first turtle. Setelah muncul di bahagian atas sekarang ni akan berikan utamaan, tapi ada satu divide akan berlaku. Ya, ini cara mereka untuk improvise plan. Tapi sebelum itu Nahwa Escobar nyawa rendah, kena angkat. Ada Crimson Guard tapi tak boleh nak tahan. Dengan Siska, damage yang cukup besar untuk mendapatkan first blood dalam permainan ini ke atas pasukan Invictus Gaming. Jasgar tak level 4 tu dah betul. Tapi bab ganking King Siska kill 10 kali tu macam salah. Siska dah dapat satu kill sekarang ini. Ya, mungkin terbalik ayat Gorgeous. Mungkin Siska yang dapat kill sebanyak 10. Jasgar kemungkinan akan dapat level 4, dapatkan purple buff. Pasukan daripada Timbre lebih kepada untuk menarik turtle tersebut. Pastikan dia boleh reset ataupun mencuri di sini. Jasgar Box Shocker dilakukan. Turtle sekarang dibuat dirembat. Jasgar tidak dapatkan turtle. Hazel telah bertumbang di tangan Siska. Buat kali yang kedua berturut-turut. Pasukan Timbre berjaya mendapatkan 2 kill. Gorgeous melarikan diri di bahagian mid lane. Kali ini Siska menang besar dekat bahagian top lane. Gorgeous baru nak recall. Wave mereka hilang dan juga target collecting boleh diambil oleh Siska. Blazing Duet. Blazing Duet pula dah. Kaman Force dah dibuka. Bersama dengan Escobar berjaya untuk ditangkapkan. Aku dah sasul tengok bentang kapet je tu ke Blazing Duet. Pergi rumah Pak Ngam. Duet yang keluar. Sekarang apa yang perlu dilakukan untuk Invictus Gaming? Corak permainan mereka apabila mereka ingin lakukan. Oh, tempat golden out pasti dibuka. Jasgar dia buka tu dia nak lari je. Ya, tapi dia Yang kau nak masuk sekali kenapa? Ya, tadi ancaman. Naik dengan ancaman. Ya, yang dilakukan. Itu freestyle. Tapi dibantu oleh kawan tanpa minta crown. Jasgar, dia cuba untuk melakukan asakan juga. Yang mana berjaya untuk merembat turtle daripada tangan Hazel. Ini kudos diberikan kepada pasukan Timbre. Mereka mengetahui bahawa mereka kuat untuk melakukan tekanan. Melcuti begitu yakin lawan dengan Harith. Pakai flicker pula tu untuk Harith tersebut. Tapi first itemnya adalah
Sky Piercer. Saya tak nampak mana-mana peluang maupun ruang untuk dia dapat pump kill banyak dalam game ni. Untuk musuh juga taklah selembut yang dijangka. Ya betul, Marcel adalah support tapi defense Marcel sangat tinggi kalau tak ada penetration. Saya jangkakan dia lebih mementingkan item penetration seperti Hunter Strike dan juga Melvick Router terlebih dahulu. Namun dia memilih untuk mendapatkan Sky Piercer secara terus. Saya takut itu akan memakan diri. Mana itu mungkin boleh untuk dihapuskan potensinya sekiranya tidak dapatkan kill. Ivan terus-menerus membuka map juga untuk mengetahui Nova Escobar berada di mana bagi memberikan info kepada Jaskar. Dan apa yang paling bestnya kat sini, Invictus dia walaupun dalam ketinggalan 3 berbalasan kosong, mereka konsisten untuk berusuh. Untuk mengelakkan mereka yang dirusuh. Ya, tapi bagi saya sekarang, dia macam mana Makin makan diri ke macam mana? agak sedikit tunnel vision. Okey. Mereka sangat berfokuskan ke arah merusuh. Tapi hakikatnya memang tim Ray ni bukanlah di Uranus. Takkanlah Uranus kena rusuh terkisah, faham tak? Betul. Menggunakan hero sedemikian rupa, Siska kena hentakkan Hazel. Akan terus diliwas dia terlebih dahulu. Dan Sam berada di bahagian belakang. Dan juga untuk menggunakan ultimate beliau bagi bakat orang. Berjaya untuk membuatkan perjalanan Jaskar agak lambat. Tetapi mereka tidak kisah kerana Turtle yang kedua berjaya didapatkan oleh pasukan tim Ray. Betul lah tu, kita salah dengar tu. Ya, salah dengar. Siska bermain dengan cukup baik. Bukan saja berjaya mendapatkan kill, berjaya menyelamatkan keadaan, berjaya membuka ruang kepada tim Ray untuk dapatkan turtle yang kedua seperti tadi. Sekaligus corak permainan rusuhan yang dilakukan oleh Invictus Gaming seakan-akan nampak dah makan tuan dah sekarang ni. Ya, bagi saya tetap jugalah Uranus jungle lah Isun ini. Jawapan dia lah. Jawapannya lah. Jadi kepada anda di rumah, jangan ambil Isun awal lain kali, okey? Melainkan korang punya goal line boleh Isun. Thank you. Itu saja. Rest by case. Gorgeous. Dan semakin lama semakin ditekan dengan performance Siska yang agak memukau pada waktu ini dengan 3 kill. Penggunaan pelaku yang terbaik setakat ini. Bagi pasukan tim Ray, mereka sedari upaya juga untuk mengekalkan kelebihan gol yang mereka ada bagi mendapatkan satu lagi tarik di bahagian mid lane mungkin. Ya, sekarang ni apa yang dilakukan, mereka kena clearkan minion terlebih dahulu. Manakala Stel yang terakhir berada di bahagian bawah. Menara pun dah berjaya untuk pecahkan di bahagian side lane. Kalau pecah juga menara di bahagian tengah. Memang Memang pecah. Lagi mudah sebenarnya tim Ray untuk dapatkan neutral objectives yang seterusnya. Martizi pun dah tahu dah trik tu, Mars. Dia dah tahu. Bella semua dah tahu dah trik ni. Buka map sedang, dah baca Selina dah sekarang ni. Ivan berada di depan, tidak dapat untuk membekukan sesiapa dengan Golden Hour. Namun Spencer Crimson Beacon telah boleh digunakan pakai. Dan sekarang dengan Mountain Shocker, Jaskar tak ada 3 damage berturut-turut. Ivan melarikan diri. Masuknya Siska. 5 dan juga Martizi melenyapkan nyawa Hazel. Masih lagi aktif. Siska berada di depan, hentakan yang dibuat ke atas Gorgeous. Berkutik. Berjaya didapatkan dengan buy one daripada Lolial. Diorang silap besar. Diorang cuba menang trio mid tapi mereka lawan dengan satu tim yang berfokuskan side lane yang mana sekarang ini Siska dan Lawless dah akan jadi masalah besar untuk pasukan Invictus Gaming. Tak kisahlah sesiapa yang berada dekat bahagian satu, tak kisahlah sesiapa yang berada dekat bahagian team fight. Sekarang ni Team Ray dah mula untuk memberikan satu dominasi, especially apabila mereka berada di bahagian team fight. Tak bercakap di bahagian team fight sekarang ni, Mas. Ya, kepala dah banting keluar. Mungkin akan menjadi milik mereka. Bukan kerana ketibaan Hazel agak lambat ke sini, mandangkan dia berada di bahagian atas Spencer. Basic right? Telah pun jangan kau sebut-sebut lagi, kalau tidak aku berkali-kali ulang. Sekarang perebutan total yang dilakukan, Hazel berada jauh di top lane. Jadi di sini akan susah untuk mereka mendapatkan atau melainkan pencurian berjaya dilakukan. Jaskar masih lagi konsisten untuk mengeluarkan damage ke atas Turtle dan menghalau 2 orang pemain daripada sudut bawah untuk pasukan IG meletakkan tekanan. Sekali lagi kita lihat bagaimana Turtle berjaya didapatkan hat-trick untuk Jaskar. Hat-trick Turtle Jaskar. Wow, Jaskar. Jungle terbaik Team Ray. Let's go. Dia lagi baik pada Hazel. Adakah ini jungle import terbaik Malaysia? Ya. Siska. Tapi Siska banyak buat kerja juga ni. Siska, kita tak boleh nak nafikan kehebatan dia bermain di bahagian side lane. Alright. Percaya dapatkan Nova. Nova seakan-akan nampak begitu squishy, nampak begitu lembut Tapi seriously saya cakap, Hilda dengan Khalid ni late game apa cerita, Man? Ya, betul. Macam mana dia orang nak buat apa-apa? Harit ni memang akan bermain. Harit ni takkan boleh dihentikan. Ya. Harit tu pergi kat Granger dekat Isunci, tak ada orang boleh buat apa-apa. Betul. Ini tak siap bagi Holy ni. Ya. Dia siap Holy buka Legend Duet. Oh, holy moly.
Alright, sekarang ni mereka dah berjaya pecahkan menara di bahagian tengah. Pecah kaca, pecah galas. Mana dia pecah pergi kat bahagian tengah. Sebab tu aku stop, aku je bantut. Tak tahu aku stop. Kau ni pun fake info lah. Manusia macam kau lah Blazing Duet. Alright, tapi sekarang ni pertemuan di bahagian tengah. Tiro mid untuk Invictus Gaming seakan-akan agak sedikit clueless. Apa yang mereka perlu lakukan? Gorgeous. Ya. Nadah damage tersebut. Tapi kita balik pada ke bahagian bawah. L'Oreal meletakkan tekanan ke atas turret supaya inner turret ini dapat dihancurkan. Jaskar dah tiba. Pada waktu ini Hesal telah dibekukan. Hesal terus namun terus dikejar. Ada Golden Hour. Banyak dibekukan oleh Nova Escobar. Akan ditanam bersama-sama dengan Gorgeous dalam satu liang lahat yang sama. Team fight demi team fight. Tapi tengoklah Team Ray. LQT masih lagi boleh untuk memberikan damage, akan tetapi Jaskar mungkin akan mati. Skypester berjaya diaktifkan. L'Oreal dia lebih mementingkan lagi nyawa daripada flicker yang ada di tangan. Dengan adanya Blazing Duet diaktifkan, tetapi tidak ada tembakan malah sekarang ini. Hampir top play untuk Shocker dilakukan dan Matesi berjaya juga untuk mendapatkan kill. Dalam pada masa yang sama Siska buat kerja, namun dia juga dimatikan oleh MelQT, memberikan 20 stack kepada MelQT. Tapi secara tak langsung sebenarnya dah mula untuk berikan ruang kepada MelQT. Dia dah boleh selesa dengan 2 blow sekurang-kurangnya stack Skypiercer. Tapi ini satu kawalan cukup baik dilakukan oleh Team Ray. Tapi respon daripada Invictus Gaming pun kita tak boleh nak nafikan yang mereka juga mampu untuk melakukan pertahanan. Ya, tapi agak lambat disengagement daripada Team Ray. Setelah apa yang diorang tarik ulur lagi, padahal nyawa dah hampir hilang semua. Dan banyak sangat bunyi serentak ni macam bunga kabutnya. Dahsyat. Banyak sangat bunyi sentak betul juga kan. Tapi perlu untuk diberikan kredit kepada Siska seperti tadi dengan penggunaan Bravos Fighter sambil flicker cucuk dalam tanah. Mematikan Hazel sebegitu rupa. Gorgeous. Namun sekarang Gorgeous menjadi mangsa pula. Letusan shockwave daripada Lia cukup menyakitkan. Akan tetapi Spencer masih lagi menggunakan skill beliau untuk mengangkat orang, tetapi memberikan zoning kepada Lord. Ya, Nathan Flash. Better mirror image. Alright, sekarang ni percubaan untuk mendapatkan lot telah pun dimulakan oleh kedua-dua pasukan 9 berbalas 6. Dari segi kill tak jauh beza sebenarnya dari segi kutipan gol, gerakan yang baik. Yang mana akan melakukan satu set up tetapi tidak betul lama. Gorgeous berada di bahagian belakang mencari nyawa rendah. Spencer telah menggunakan Crimson Beacon. Akan tetapi untuk Siska mungkin dalam bahaya, nyawanya rendah. Gorgeous belakang cuba dapatkan L'Oreal. Tetapi tidak ada sebarang kematian lagi berlaku terhadap Team Ray. Dan Lord telah pun reset. Ivan reset Lord dengan Golden Hour tadi. Oh my god. Ya, walaupun nampak Invictus Gaming macam seakan-akan mampu untuk memegang lot setelah tadi, tapi dengan satu ultimate yang terus kawalan tersebut terus jadi disadvantage. Hazel baru nak masuk. Ivan nyawa rendah. Flicker telah berguna pakai. Gorgeous nyawa rendah juga. Mati si berguna Black Shoes. L'Oreal berada di depan. Apabila sekarang ini dia lihat teman pos telah pun dibuka. Hentakan Nova. Nyawa rendah. Nova terus diletuskan dengan skill kedua daripada Jaskar. Dua lagi yang mungkin akan dicari apabila nyawa rendah dari Spencer. Tetapi sekarang di zaman pos dibuka L'Oreal terang pun didapatkan oleh Gorgeous. Jaskar tidak ada dalam permainan, malah retribution sekarang ini unggul untuk Invictus Gaming. Ya, pergi ke kedai ajak bersembang. Perang punya perang. Dah ada 2 yang tumbang. Pasukan Team Ray hilang 2 orang. Natang. pergi ke kedai jumpa Pak Kodi. MelQT dah mula menjadi. Sekarang ni 4-1-1 Lagi yang boleh digunakan sebagai salah satu senjata utama Sambung untuk Invictus Gaming. tak, bukan patut. Oh, lupa. Tadi Geng Dolai. kita Geng Dolai. Geng Dolai. Okay. Tolonglah Mas. Kita tengok untuk waktu ini Invictus Gaming dah dapat lot. Tadi sebenarnya boleh, tapi saya rasa Team Ray ni perlu untuk sudah bila waktu untuk Kaitin, bila waktu untuk betul-betul disengage. Ada waktu-waktu yang diorang dah dapatkan kelebihan sikit. Tiba-tiba mereka main lagi. Dan ianya tidak menjadi. Dan antara punca utama tadi apabila mereka berjaya untuk memaksa lapu-lapu daripada Siska untuk membuka ulti, dan itu menjadikan satu masalah untuk pasukan Invictus Gaming lah. Ya, lain lagi dengan ketiadaan Ivan sebentar tadi, juga antara punca kekurangan dari segi support, kekurangan dari segi prinsip tersebut yang sangat diperlukan untuk Team Ray, Invictus Gaming. Dengan adanya Lord berada di bahagian atas mencari sekurang-kurang satu base turret milik Team Ray,
yang ingin dimusnahkan. Berikan fokus di bahagian tengah dan juga di bahagian atas. Oh, Gorgeous berada kat dalam tu. Dia tak ada sebarang flick. Ada saja. Boleh larikan diri lagi. So, standar dari Lilia cukup menyakitkan. Lot mudah untuk disettlekan. Kanan bersurai untuk pasukan Invictus Gaming. Tapi mereka masih lagi ada wave di bahagian mid lane. Jadi mereka buat meeting balik untuk dapatkan tarik. Mungkin boleh, mungkin tidak. Tapi lihatkan power daripada pasukan Team Ray cukup besar untuk membersihkan lane tersebut dengan pukulan Lilia. Cukup besar damage daripada Shockwave. Bagi mempertahankan apa yang mereka ada, iaitu pintu masuk ketiga-tiga lane untuk pasukan Team Ray. Sekarang ni Team Ray nak tak nak, mereka kena mengharapkan betul-betul Siska untuk dapatkan Mega QT. Kalau Lolil lah, saya rasa boleh lakukan perkara tersebut. Masa saya cakap tadi, sekali Lolil ni pergi depan berlika, saya rasa dia dah boleh dapat satu momen 1v4, 1v5 dah. Oh, Tyson terus dicari. Crimson Beacon dia kena pakai untuk mengelakkan diri daripada damage Doliel yang digunakan. Zaman Force dibentangkan sebentar tadi. Akan tetapi untuk pasukan Invictus Gaming, mereka masih lagi belum putus harapan untuk melakukan tekanan. Namun untuk pasukan Team Ray, mereka pula yang cuba memaksa pasukan Invictus Gaming ke belakang supaya mereka juga boleh untuk pressure. Sebab berbaki lagi 50 saat untuk lot seterusnya keluar. Jadi mereka pun nak peluang tersebut. Ya, Invictus Gaming juga bermain dengan cukup baik untuk memaksa Team Ray berada di kawasan mereka sendiri. Banyak resources yang telah pun diambil. Dan 4.5,000 perbezaan gol setakat ini. Ya. Cuma yang saya agak sedikit risau dengan Team Ray, diorang punya draft ni tak ada yang boleh settle long lane sangat. Jadi mungkin itu akan menjadi masalah untuk mereka lakukan kontes kalau mereka tak gerak 5 orang dekat kawasan atas. Tapi kalau mereka gerak 5 orang dekat kawasan atas, diorang kan main isu shit. Terlalu mudah untuk kena flank lah. Boleh jadi. Kalau Yusuf buka ulti ni kena flank ni saya rasa. Khalid tu akan flank masuk belakang, waktu dia masuk. Tapi itulah Yusuf tak buka ulti lagi. Belum lagi masanya. Minit tengah. Abilah ilaha illallah. Astaga. Serius berjangkit Mat. Virus apa ni? Virus hasti butik. Apa masalah ni? Wave management di bahagian mid lane tu mahal lu. Tarik bahagian mid lane tu. Terus jadi bahagian minion. Kalau contohnya mereka hilang lot, masak mereka nak clear minion. Nak harapkan kepada mati sini nak bagi damage lagi. Tengok Lolius dah rasa terbeban dah tu. Yep. Ya, dua kematian sekarang ni. Kena berhati-hati dengan damage yang boleh dikeluarkan oleh Invictus Gaming. Mereka yang memaksa, mereka yang memegang lot. Cuba untuk melakukan reset. Kat terlebih dahulu oleh Ivan. Tu ada orang yang flanking kat belakang, iaitu Gorgeous mencari mangsa siapa yang boleh untuk diketuk olehnya. Pastinya Loliel. Yang pastinya bukan Paku. Yang mana kita lihat untuk Invictus Gaming, mereka cuba jadikan Team Ray sebagai inti sandwich. Mereka berada di tengah, akan terus ditekan. Martizi nyawa yang agak rendah, 2 bar dah hilang pada waktu ini. Wah. Resistance Storm terlalu dikena pakai. Martizi akan terus fokus pada Nova. Nova pada waktu ini nyawa rendah, 2 bar setengah. Naik kepada 3. Perebutan lot masih lagi belum diteruskan. Kenapa tak teruskan lot pada waktu Nova? Sebab kena pancing macam tu. Tapi mungkin itu keputusan yang agak berisiko tinggi. Gorgeous akan terus menekan dan cari Lolial berada di mana. Namun keadaan yang lawan di kawasan sempit mungkin boleh untuk dimenangi oleh Invictus. Namun Siska buat momen. Ada lagi Winter Crown. Gorgeous dimatikan pada waktu ini. Namaskova. Belkuti terus dilakukan tidak sempat berada di mana Nova. Belkuti akan terus dikorbankan oleh Jaskar. Mungkin kali ini, mungkin dengan 2 CD terus mengorbankan Belkuti. Hazel pada waktu ini juga di sana hanya berlainan mencari Ivan. Lolial sekarang ini kena Mountain Shocker. Hazel boleh lagi mendapatkan kill. Hazel akan cuba untuk lakukan push dekat bahagian tengah. Memaksa Team Ray untuk melakukan defending. Tetapi pemain-pemain daripada Invictus Gaming juga. Saya lagi ada 4 orang pemain. Hanya tinggal 2 untuk pasukan Invictus Gaming. Jaga. Terlalu sakit. Tresla cukup untuk mengorbankan hero tanpa kaki. Malah Siska juga penat bahu untuk menggendong lagi. Jaskar. Tak boleh ke kalau just sabar? Kan tadi dia. Kan 4 orang lawan 2. Mungkin terngiang-ngiang. Just do it. Just do it. Don't just do it. Just sabar, Jaskar. Hais. Apa kena ni? Apa kehe tu? Dia dah dapat momentum dah tadi. Tapi lawan dengan Hazel yang mungkin daripada rendah damage-nya. Agak-agak boleh lawan tambah pula dekat situ ada Jusid. What a thinking dok. What a thinking. Ini akan jadi lot sangat-sangat percuma untuk Invictus Gaming. Pada minit yang ke-18 ini. Sedar tak sedar dah 18 minit perlawanan ini. Sedar tak sedar juga Team Ray daripada bermain secara ofensif terpaksa bermain secara defensif. Invictus Gaming seakan-akan terbuka peluang. Dengan begitu besar jalan kemenangan mereka. Tapi biasalah. Mereka melakukan kesilapan
mereka yang mungkin akan dihukum. Hukum apa kita tak pasti. Abdullah hukum. Tu nama tempat sih. Mungkin hukum karma. Wings. Lot yang berada di bahagian mid lane akan menekan lagi keadaan untuk pasukan Team Ray sebenarnya atas mereka sendiri. Kenapa mereka tidak menguruskan lane di bahagian mid lane dengan baik? Kalau mereka ditarik lagi mungkin mereka boleh melambatkan lagi pergerakan dan Jaskar mungkin tidak akan mati. Kali ini juga dengan tembakan dan Sonata mungkin mencari pemain Martizi nyawa rendah. Strike 40 Melkuti mencari 50. Agak tinggi juga Sky Blazer tersebut, nyawa yang rendah menjadi ancaman kepada pasukan Team Ray. Akan tetapi Lot masih lagi belum diselesaikan. Siska berada di bahagian belakang. Melkuti flicker keluar dari kawasan tersebut, masih lagi boleh untuk bertahankan keadaan. Tetapi semua tiang yang ada pada rumah pasukan Team Ray jatuh semuanya. Rumah tanpa bumbung untuk Team Ray. Ya, tidak berbumbung lagi, tidak bertiang lagi. Malah hanya ada sebatang kara kristal di kawasan base mereka. Perlu untuk dipertahankan. Scheming cuba untuk memasuki sebentar tadi, tetapi Malcuti agak sedikit kerisauan dengan keadaan flicker buat beliau juga. Mungkin perlu untuk mengambil langkah berhati-hati dan langkah yang lebih selamat sebelum terus dihukum sekiranya pasukan Team Ray maju ke hadapan. Ya, kita nak lihat apakah item telah disiapkan sebenarnya untuk kedua-dua buah pasukan pada minit-minit yang ke-20 ini. Untuk tersaksikan adakah dah mula item-item defense yang mula dijadikan sebagai targeting utama untuk mereka siapkan. Lagi dengan damage magic yang besar boleh dikeluarkan oleh Team Ray. Dan juga damage yang boleh dikeluarkan oleh Invictus Gaming. Pastinya itu akan menjadi the match up untuk perlawanan kali ini. Oh, lama goreng Baru keluar. Baru keluar. Nasi lepas. Tengok lah. Boleh korang tengok. Okey. Dah hilang dah. Okay. Kasut untuk Melkuti. Fokus untuk dapatkan Winter. Tadi tu Oracle juga diambil. Si Halbert untuk Uranus ni kejar dia tadi. Mel. Dan sekarang ni kita akan berikan fokus kepada lot yang berada di bahagian atas. Nampak Invictus Gaming boleh dapatkan lot ini dengan bantuan wave minion yang baik boleh dilakukan oleh mereka. Gorgeous. Ya. Apa ni buat rasa dia ada recall apa? Oh, dia Tahan minit. Yes. Gila, Gorgeous. Ini pemikiran level tier S. Kamera di Gorgeous, kamera di Gorgeous. Tiada siapa yang dapat menahan. Malah sekarang ni untuk pasukan Team Ray terpaksa untuk pulang kerana Orang tak mereka tahu, kena mengharapkan Orang tak nampak Hazel tu. Orang tak nampak Hazel. Pada waktu ini juga kita dapat Hazel berjaya mendapatkan Martizi. The main line defense yang memberikan power yang besar telah dikorbankan. Siska pula dialihkan perhatian ke sudut yang berlainan. Apa yang dipikirkan lagi untuk pasukan Team Ray, mereka terpaksa untuk pulang dan membiarkan lot ini diambil oleh Hazel secara bersendirian tanpa sebarang masalah. Ya, sebab tu penting ataupun mahalnya Invictus turret untuk mereka pastikan sentiasa berdiri teguh. Dengan ketiadaan menara tersebut, ini memberi ruang yang cukup baik kepada Invictus Gaming untuk melakukan rusuhan, untuk berkampung. Kawasan pihak pasukan Team Ray sekarang yang terpaksa melarikan diri. Oh, dibekukan terus Nova Escobar pada waktu ini. Tidak ada sebarang masalah kerana mereka perlu untuk melengahkan masa supaya Martizi boleh hidup semula bagi mempertahankan base mereka yang kini dalam ancaman yang mendunia. Ya. Pak lain tu. Pak lain. Lain. Juga ada improvement. Kita tengok macam mana kita masuk lagi lot dalam pitch pasukan Team Ray. Ya. Pertahanan cuba untuk dilaksanakan, akan tetapi nampak macam pertahanannya agak sedikit sukar. Jaskar nyawa rendah daripada Rhapsody. Berada di bahagian belakang, Ivan cuba untuk melengahkan masa lagi sekali. Tetapi keadaan untuk pasukan Team Ray makin tertekan. Melihatkan Doran awal telah diaktifkan tetapi tidak mengenai kepada Lot. Gorgeous tu. Hazel di bahagian belakang, Gorgeous akan terus push. Gorgeous end tu. Tukar Witaka kah? Tapi sekarang ini untuk pasukan Invictus Gaming akan terus menamatkan rusuhan mereka dengan kemenangan yang pertama. What an objective gameplay from Gorgeous. Yep. Tapi saya boleh kata gerakan Gorgeous dalam permainan ini sangat-sangat anomali. Dia bukan saya nak cakap benda tak bagus, tapi benda tu macam orang kan, wish, gila ni lain daripada lain ni. Lakukan cutting lane dekat bahagian base enemy, fokus ke atas kristal yang cukup cemerlang, menyumbang ke arah kemenangan lah. Ya. Gerakan-gerakannya. Ya, pembuktian untuk menunjukkan yang beliau adalah EXP terbaik untuk perlawanan kali ini. Mata sama kerana ini peluang terakhir mereka untuk dapatkan seri
Kalau tidak mereka terpaksa untuk akur. Momentum mereka tamat di sini. Dan momentum Invictus Gaming akan diteruskan. Invictus Gaming mencari kemenangan 2-0 berhadapan dengan Team Ray. Antara mata penyamaan yang diidamkan untuk pasukan daripada Melaka ini. Berhadapan antara satu sama lain dengan kelebihan satu mata. Invictus Gaming, mampukah mereka mendapatkan ataupun berjaya untuk merekodkan kemenangan bersih? Ya. Terus saja dimulakan dengan percubaan untuk menjaga kawasan buff oleh Siska. Nova cuba untuk berikan damage di bahagian mid lane. Cutting lane daripada Gorgeous. Macam dah dibaca. Tapi tak boleh dihalang. Dibaca itu dibaca. Tapi nak menghalang itu tak berjaya. Gorgeous tetap berjaya untuk cutting lane dan bergerak ke kawasan mid lane. Yep. Sekarang ni apa yang boleh dilakukan? Lihat bagaimana Ivan penggunaan blue dengan skin daripada Patrick. Mengingatkan apa yang dilakukan oleh Zekif pada hari semalam. Mainnya sangat-sangat baik. 2 hari lepas langsung. 2 hari lepas. SpongeBob, mana kamu? Ya tutorial. Saya sekarang banyak layan SpongeBob versi Kedah. Versi utara. Si Syamilo. Macam mana tu? Ada ke kalau dekat kita tengok kat klip-klip TikTok asyik lalu kat FYP saya. Oh ya. Memang kena tengok balik ya. FYP awak ni pelik-pelik. Pelik-pelik. Saya berlayar video-video. Baik, sekarang ni apa yang kita nak menyaksikan bagaimana match up di antara L'Oreal dan juga Mela Cutie. Apabila keduanya menggunakan hero yang kita boleh dikatakan hampir pasti akan menggendong kepada peringkat mid pergi ke bahagian late game. Kedua-dua set belum sama kecuali untuk Mel sahaja yang buat Festival of Blood untuk menambahkan spell bomb sedikit berbanding dengan L'Oreal High and Dry akan mendapatkan damage yang dengan sangat-sangat besar apabila dia berusahkan diri di bahagian lane-nya, which bagus juga untuk menentang dengan Mel Cutie kalau dah ada ulti. Kita tengok. Betul sekarang ini boleh untuk dimulakan tapi Jaskar jauh-jauh nak pergi mana? Jaskar jauh-jauh nak pergi mana? Kenapa tiba-tiba kita nak kena lepaskan? Oh, sebab nak freeze lane lagi Oh, pajak juga. Dia menghalang Spencer daripada dapatkan minion tu. Sebab tu dia orang cuba untuk kejar juga walaupun sebenarnya sekadar cukup untuk buang flicker. Sebab takut kalau dia ke depan lagi sekali. Tapi masalahnya sekarang ni untuk pasukan Team Ray tidak ada siapa yang dapat menghalang dia orang untuk dapatkan turtle. Betul. Ini macam masalah juga. Kerana mereka biarkan sahaja turtle yang pertama untuk didapatkan oleh pasukan Team Ray. Kali ini ada tim akan terus lakukan. Itu dia. Namun berada di bahagian mid lane secara bersorangan diri. Malah apabila dengan ada WM tidak mampu lagi pasukan Invictus Gaming menyelamatkan Spencer yang tidak dapat level 4. Mungkin itu sebab dia tak dapat level 4. Mereka tak keluar kepada turtle tersebut. Memang itulah apa yang dilakukan oleh Team Ray. Memang mereka fokus untuk memastikan Spencer tak level 4 nombor 1. Nombor 2, bila keluar flicker tu dia orang punya reaksi sangat-sangat bagus. Memang dah plan lepas tu tadi nak makan lagi sekali Spencer. Okay, tempatan berjaya untuk dielak oleh Martizi. Banyak damage dilepaskan kepada Gorgeous. 3 bar nyawa, 2,5 bar telah pun dihilangkan. Tetapi kesudahan di bahagian bottom lane masih lagi belum kita saksikan sekarang. Kerana L'Oreal dan juga Mel masih lagi seimbang dari segi level. Bukan bar tu hilang. Ada satu bar pun dah hilang juga. Sekarang apa yang kita boleh Tim lain. Tim lain. Saja je. Makin bahaya lawak-lawak hari ni. Di bahagian bawah sekarang ni kedua-dua pasukan seakan-akan ingin memberikan sikit sebanyak bantuan, tapi mereka ingin menidakkan percubaan tersebut. Mel Cutie agak sikit keharapan memandangkan ada Hazel dan juga Nova yang berada berdekatan. Hazel berjaya mendapatkan scavenger crab. Hazel mungkin akan ditekan lagi di mana kegunaan glue di sini adalah untuk mengetahui posisi Hazel berada di mana. Tapi mereka, Hazel itu sendiri kali ini dijaga dengan sangat-sangat rapi. Tidak ada rusuhan yang kritikal berlaku terhadap pasukan Team Ray. Akan tetapi pasukan Invictus Gaming memang menjaga posisi Hazel ini supaya tidak dirusuh langsung. Memandangkan untuk Team Ray kali ini mempunyai keupayaan untuk melakukan setup secara mengejut kepada target-target penting bagi pasukan Invictus Gaming. Sekarang ni dalam 8 saat, adakah pilihan Invictus Gaming untuk merebut turtle yang kedua keluar di bahagian bottom lane? Kita tengok Hazel cuba untuk mencari farm terlebih dahulu. Tidak ingin biarkan bahagian early game ini trade-nya tewas buat pasukan IG. Diketahui oleh Siska, tapi tak boleh untuk melakukan apa-apa. Lihat bagaimana turtle diambil mudah Jaskar.
Dia tak nak retreat. Concentrated energy berjaya untuk dapatkan turtle. Kali ini Gorgeous akan ditimbang. Ya, timbang dekat situ saja berjaya untuk dilenyapkan. Spencer pula diberikan zoning yang agak kuat di sini. Nampaknya Invictus Gaming bermain dengan tempo yang dibawakan oleh Team Ray. Ya, tak nak mereka terpaksa ikut. Team Ray sekarang ni set pace yang agak tinggi. Lagi apabila Lolial berjaya untuk menjatuhkan menara di bahagian bawah. Juga lihat zoning yang baik lakukan juga daripada pemain-pemain daripada Team Ray. Sekarang ni mereka berada di bahagian atas. Dua pemain daripada Invictus Gaming. Terus masuk melanggar Siska. Siska bersorak diri. Kena angkat dengan cekau. Terus ditanam oleh Hazel. Dan tarik besar menang untuk pasukan Invictus Gaming. Besar kemenangan mereka. Dua benda yang mereka dapatkan iaitu nyawa Siska dan juga tiang dekat bahagian top lane. Kita tengok macam mana permainan sekarang ini. Invictus Gaming hanya cuba untuk melakukan trade-trade yang berikan mereka peluang untuk lead game. Tapi Jaskar dapatkan satu lagi kill. Pak Escobar ditembangkan. Tiba-tiba dia farm. Meningkat naik dia punya kill di leaderboard. Sebentar tadi mungkin dia mendengar katakan, oh aku tak tangga bawah Hazel pakai green boleh dapat cuba kill Tak apa, aku naik lift. Itu dia. Cuba untuk melakukan sesuatu. 2 kill setakat ini. 3 kill setakat ini telah pun dimiliki oleh pemain tersebut. Tapi Mekuti juga melakukan perkara yang sama. Di bahagian bawah cubaan untuk menjatuhkan satu lagi menara buat Invictus Gaming gagal dilaksanakan. Masih lagi berlegar-legar di kawasan sungai ini. Rata-ratanya masih lagi menunggu waktu dan juga ketika mana-mana pasukan melakukan kesilapan. Lolial percaya mendapatkan menara di bahagian atas. Satu advantage yang saya berkatakan cukup baik. Lagi apabila Turtle yang terakhir berada di bahagian bawah. Tapi macam terlambat sangat. Dia tunggu apa dekat tengah tu. Ramai-ramai untuk pasukan Invictus. Mengharapkan nama Team Ray untuk bersedia melakukan rusuhan ke atas Turtle. Tapi benda tu tak berlaku. Dihidul oleh Team Ray dan akhirnya mereka buang masa. Tarik atas dah hilang. Sekarang baru Khaled pergi ke bersihkan lane dekat bahagian top lane. Dan mereka hilang cekaman dekat bahagian Turtle sekarang ni. Kekurangan untuk pasukan Invictus Gaming. Yang boleh untuk dipersoalkan terlalu lama berada dekat kawasannya tersebut tanpa ada sebarang pendapatan. Tetapi sekarang ni Jaskar akan terus menerus. Sekali lagi mendapatkan hat-trick Turtle. Wow. 2 game, 2 kali. Turtle semua dimiliki oleh beliau. IG nampak seperti ada masalah besar untuk berhadapan Team Ray. Ataupun Team Ray sebenarnya dah jumpa rentak permainan mereka di minggu ini. Kita boleh lihat bagaimana permainan mereka jauh lebih fokuskan ke arah objektif. Berjaya untuk melakukan call-calls yang sangat-sangat efisien. Sekarang ini pemain-pemain IG hanya bergantung kepada farming rate daripada Hazel untuk mendapatkan itemization. Penat juga kalau nak harapkan Hazel seorang diri. Melty pun tak nak kena cepatkan sikit farming. Setiap kali ada team fight, kemungkinan dia memerlukan ataupun diperlukan damage-damage yang boleh dikeluarkan oleh pemain ini. Walaupun dia tidak menggunakan flicker. Jadi itu akan mengurangkan sikit sebanyak dia punya agresif. Still lagi ada satu skill yang boleh dilaksanakan. Team Ray telah pun memberikan tekanan di bahagian tengah. Kali ini juga berikan pressure yang tinggi. Hilang terus skin kita. Ya, nampaknya untuk gerakan daripada pasukan IG perlu untuk dipertingkatkan lagi. Kerana kita tidak mahu dia hilang seperti mana yang kita nampak. Secara sekelip mata 3-1 Team Ray berdahului dari segi kill. Tapi tidak lagi memastikan kemenangan mereka dalam perlawanan ini. Persoalan yang cukup besar. Sangat sukar untuk kita melihat. Tapi tengok lompatan. Lompatan daripada Gorgeous menimbang 2 orang. Tetapi kali ini juga untuk Spencer masuk line memberikan follow up. Tetapi tidak ada sebarang pengorbanan dapat untuk dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Tidak ada yang mati. 20 saat lagi untuk Lord keluar di bahagian top lane. Ya, setakat 9 minit permainan hanya 4 saja kill dilakukan oleh kedua-dua pasukan, lebih kepada menumpukan farming dan mereka juga bermain secara berhati-hati. Dan cara mereka disengage daripada team fight juga boleh diberikan sebagai pujian ataupun mungkin sedikit ketumpulan dari segi melakukan serangan. Manakala pertama-tama muncul di bahagian atas, mata tertupu bagaimana serangan pantas akan dilakukan. Sekali lagi mereka mencuba untuk melakukan sesuatu. Bahan sekarang, tapi Lord di reset lagi. Pemain-pemain daripada Invictus Gaming cuba untuk memastikan diri mereka tidak terkena sebarang pick off. Tekanan demi tekanan dekat bahagian mid lane juga dilakukan. Tapi lompatan daripada Jaskar. Hazel mungkin akan counter play. Lompatan. Tetapi lompatan tersebut tidak berkena. Namun dalam keadaan itu juga Jaskar nyawa yang agak rendah. Diperkecilkan lagi pula. Macam mana nak tengok sekarang ni Crimson Beacon telah digunakan nampaknya pasukan Invictus Gaming.
yang mundur daripada cekaman Team Ray. Siapa yang keluarkan telefon ni? Mungkin masa ambil lot kot boleh keluar. Tapi menjadi lot yang mudah untuk Team Ray. Juga berjaya untuk memecahkan menara di bahagian tengah. Dalam team fight yang kita boleh katakan agak sedikit kacau bilau seperti tadi. Hanya seorang saja pemain yang berjaya dijatuhkan. Ya, kacau. Cukup kacau. Jadi Lot dia akan bawah untuk berharap dengan kalian Team Ray mengharapkan kepada Obsidia daripada Lolins. Macam saya cakap game pertama tadi, hero pertama yang saya rasa lebih menarik untuk dimainkan oleh Team Ray adalah Obsidia ini, kerana saya yakin masuk late game je, tak kisah lawan apa sekalipun, kalau masuk late game Obsidia Lolins boleh membantai. Ya. Ini bukan kali pertama beliau menggunakan Obsidia, dah banyak dah. Case study menunjukkan bagaimana Lolial menggunakan Obsidia sangat-sangat garang. Terpaksa menggunakan Raging Sunstorm untuk melarikan diri. Nampak seorang pemain daripada pasukan IG akan memotong lane, melambatkan lane sebenarnya, tak potong habis. Terpaksa menggunakan recall atas faktor keselamatan. Ya, mungkin kali ini untuk pasukan IG terpaksa mempertahankan apa yang mereka ada dengan mengharapkan power daripada mungkin Hazel, mungkin Melcuti untuk membersihkan minion, tetapi mereka ada AWM kasi menyusahkan keadaan. Martisi menggunakan flicker untuk mengelakkan daripada lompatan Gorgeous tersebut, tetapi dalam keadaan yang sama nyawa rendah Lolial terus dikejar. Akan terhentikan Lolial mendapatkan kill ke atas Nova Escobar setelah menggunakan return bolt. Tapi dalam keadaan yang ini juga kita lihat Melcuti telah dikorbankan. Gorgeous tinggal seorang diri untuk pasukan IG. Tapi kali nampak macam boleh end. Kalau ikut Team Flash, boleh end. Kalau mengikut Team Flash, ni boleh end. Serius. Macam mana? Kalau ikut Team Ray, kata mereka macam mana? Boleh end ke? Boleh juga. Let's go. Boleh. Dan terus saja Team Ray menyamakan kedudukan. 1 berbalas 1. Dan mengheret kita ke game yang ketiga. Ya, lagi mudah. Cara pelaksanaan lebih pantas. Mereka dapatkan kemenangan 1 berbalas 1. Team Ray mula untuk memastikan yang mereka bukanlah pasukan yang sewenang-wenangnya untuk ditewaskan. Jadi ada satu lagi harapan terbina untuk pasukan Team Ray yang masih belum lagi dikalahkan secara sepenuhnya. 1 berlawan 1. 2 pasukan yang momentumnya masih lagi menggunung diteruskan dengan kemenangan yang didapatkan. Kemenangan terakhir akan menjadi penentu sama ada pasukan Team Ray berada di atas ataupun IG. Tapi Faramis nak backup siapa dalam game ni? Faramis tarik-menarik je lah. Tarik menarik. The problem is dia tak boleh tarik menarik sebab lawan dengan Yif. Sekali dia guna first skill untuk ke depan, GG. Kena. yang akan Itu escape mechanism dia selain daripada flicker. Lepas tu dia mungkin boleh bantu Baksha lah untuk sustain dekat dalam team fight. Dah dapat hati jatuh lagi mungkin untuk Team Ray. Ya, yuk kita masuk dalam game kita yang ketiga, yang antara pasukan Team Ray menentangkan Invictus Gaming. Ya, perlawanan yang akan menjadikan penentuan siapakah yang dapatkan kemenangan, sama ada Team Ray ataupun Invictus. Hanya satu yang akan pulang dengan kemenangan, satu akan pulang dengan tangisan. satu pulang mengikut seat ke Melaka. Satu pulang ikut Mars. Ikut Mars Ikut kau lah. Tapi kita lihat Gorgeous by one bersama dengan Siska. Masih lagi belum ada penentu siapa berada dalam poket siapa. Takat ni kedua-duanya meletakkan sebelah kaki di poket masing-masing. Macam mana nak masuk kaki dalam poket? Ada cara. Doraemon tu dalam tu macam-macam poket ni. Kerana Messi gergang pun ada. Ya. Martisi cubaan untuk meletakkan tekanan kepada Hazel, tapi Hazel, mudah sekarang kena Ivan. flicker ni. Kena. Letakkan jet kundo terakhir daripada Ivan cukup lengkap Mel pun flicker. memberikan Lolial pertama kill. Mel lari daripada Jasgar tadi. Kena. Kena. Hilang, man. Ini dah petak. Di perkotak-katik kan. Oi. Lolial dapat 2 kill awal. Ya, Lane. dia dapat 2 kill awal. Lolial 2 kill. Minit pertama Cloud 2 kill. GG. Potong lane lagi. Berat. Sebab bagi saya Team Ray satu-satunya cara untuk diorang kalah adalah diorang kalah kat laning. Sebab Faramis susah laning dengan Yip, Cloud susah laning dengan Susin. Tapi bila dah masuk level 4, dua-dua ni boleh menang lane. Dan itu akan menjadikan pasukan Team Ray jauh lagi mudah untuk bermain. Ya.
Ini kudus diberikan rentak permainannya daripada Ivan lah Satu tadi. je. Ui, dah nak level 4 dah. Satu je yang boleh mengubahkan segala-galanya. Kalau obvious gorgeous boleh buat something dekat turtle. At least for the first turtle. Tapi kenapa dia lambat? Bukankah dia menang hero? Sudah. Gorgeous baru saja tiba dengan level 4. Nova Escobar akan terus Nova dah berikan balik. tekanan. Guna Tetapi flicker. tidak ada sebarang perlibatan Nova Escobar dalam perebutan Lord kali ini. Lord pula Turtle kali ini. Dia nak kata Berada di bahagian bawah. Hazel Jep. rendah sekarang Gorgeous buat play. Dengan adanya Arnold Blue M telah dibuka. Siapa dapat? Turtle! Akhirnya Hazel berjaya mendapatkan Turtle untuk pasukan IG. Jaskar yang rendah terus diberikan tekanan. Seperti apa yang dikatakan oleh Sunfrost. Gorgeous buat play dengan memberikan tekanan kepada pasukan Team Ray. Ya, berjaya juga mencapai apa yang seharusnya menjadi tanggungjawab beliau untuk memastikan kelebihan di kawasan turtle itu dimiliki olehnya. Dan ini membuatkan Team Ray kehilangan advantage yang sebegitu besar di bahagian awal. Cancel. Yo. Cancel ke? Bukan dia tarik balik Kira tak sebab tarik? Saya rasa mungkin dia nak buat yang saya skill datang balik tu. Ke dia tak dapat buat pun? Tak buat-buat pun. Tak buat. Dia tak letak pun rasanya. Oh, dia tak letak pun Dia tak letak pun saya kasi dia. Mungkin dia letak sebab dia punya BMI kalau guna skin ni dia agak invisible sikit. Right. Sekarang ni di bahagian atas gerakan yang akan dilakukan oleh kedua pasukan nampaknya tertumpu di kawasan tersebut. Yang lebih melihat di manakah kedudukan yang akan dilakukan oleh Siska. Dia berada di bahagian atas sekarang ni. Waktu yang sama kita melihat untuk Lolel di bahagian top lane masih lagi cuba untuk membersihkan minion dan 50 saat lagi untuk Turtle seterusnya keluar memelihara kedudukan Suyo pada waktu ini dengan pembukaan map yang diberikan daripada Nova Escobar untuk mengelakkan daripada putaran roda Baksha terus-menerus melanggar pemain yang bernama Hazel yang berada dalam jungle itu sendiri. Cubaan untuk memastikan bahagian tengah dan juga atas double lane buat Loyals mempercepatkan lagi farming beliau. Jangan goal seakan-akan hampir tiada. Tapi sekarang punya crab. Oh, didapatkan oleh Loyals. Yep. Hampir buat Mel QT tadi. Kuala pun tidak dapat untuk merembat. Tetapi sekarang Nova Escobar berjaya untuk dijumpai. Tendangan terus dilakukan kepada Patrick. Tetapi Nova Escobar berjaya menggunakan flicker. Kudo terakhir. Tekan play kedua datang dari L'Oreal. Alain Spencer nyawa separuh hilang. Tetapi tidak ada damage yang cukup untuk membuahkan hasil yang seterusnya bagi L'Oreal, iaitu kill yang ketiga. Ya, tak nampak lagi penggunaan Netherrealm yang dah lama kita tak melihat digunakan oleh mana-mana pemain. Sekarang ni Turtle yang telah muncul kali kedua. Yang pertama dimiliki oleh Hazel, satu execution contest yang baik dimiliki oleh beliau. TZ bersama-sama dengan Siska cuba untuk lakukan zoning. Gorgeous fokus kepada Siska terlebih dahulu. Tendangan kepada Hazel. Follow up agak lambat, tetapi Hazel masih lagi boleh diberikan tekanan dan tidak dapat diselamatkan. Netherrealm beraksi untuk mendapatkan nyawa. Gorgeous dapatkan Ivan, tetapi Hazel berjaya untuk didapatkan. Malah untuk Jaskar dapatkan Turtle objektif utama, berjaya untuk diselesaikan. L'Oreal kali ini bersorang diri. Gorgeous dikorbankan, meninggalkan saja Patrick yang berada di bahu Martizi untuk dikejar pada waktu ini. Ditarik pula Nova Escobar, berjaya pada kill. Tidak dapat. Nasib baik. Martizi sikit saja lagi kalau tiup mati, tetapi Patrick yang mati dulu. Sempat untuk Martizi menamatkan diri, tapi bagaimana Siska ditumbangkan sebentar tadi oleh Mel QT. Uyo! Satu imunisasi. Oi! Restless dibaca. Wow. Easy to be predicted lah orang Blue kata. team Jaskar turret di bawah. destroyed. Tak, Mel QT miskin. Oh iya ke? Mel QT yang buat play. Oh, mendidik Sekarang ni mereka dah berjaya mendapatkan menara di bahagian bawah. Sekarang ni kemungkinan memberikan tumpuan seterusnya untuk memegang di kawasan tengah. Turtle yang terakhir sebentar nanti mungkin akan menjadi satu perebutan yang sangat-sangat crucial. Siska mencuba untuk dapatkan Hazel di bahagian atas. Ya. Satu-satu untuk Gorgeous pada ketika ini. Satu-satu tu untuk Mel QT juga. Ya. Satu-satu untuk Spencer. Ya. Sementara itu kita boleh lihat buat Hazel tidak memiliki waktu yang selesa sangat dalam permainan ini. Jika mereka mula menyesali perbuatan untuk melakukan swap hero sebentar tadi. Blue team turret Oh, has been L'Oreal berjaya untuk dapatkan tarik di bahagian top lane tanpa diawasi oleh
sebarang pemain pasukan Invictus Gaming memandangkan mereka sibuk untuk melakukan persediaan terhadap Turtle, tetapi disebabkan adanya ketibaan Lolial di bahagian top lane, seolah-olah pasukan Invictus Gaming telah meninggalkan kawasan Turtle tersebut. Ya, Abaikan saja. seterusnya akan cuba untuk serang oleh tim Ray. Tanpa adanya Hazel, Melcuti berdekatan, ini mungkin jadi fight 5 lawan 4. Tapi adakah diorang nampak Melcuti berada dekat bahagian atas? Ya, tadi nampak. Tahanan di bahagian tengah cuba dilakukan oleh Melcuti terlebih dahulu. Tapi Siska masuk dengan mod tanda, tetapi sekarang dia Gorgeous berjaya untuk diruntuhkan. Hazel juga sedemikian rupa berjaya untuk mendapatkan tendangan daripada Ivan, mengorbankan pemain yang ketiga, meninggalkan Melcuti dari ganda Waskoba sahaja. Ruang luas terbuka. Kali ini dia bukan hat-trick, hanya 2 untuk Jaskar mendapatkan turtle di bahagian bottom lane. Ada play yang cuba lakukan oleh Gorgeous tadi. Dia tunggu saja Hazel punya serangan sebab Siska nyawa dah sikit. Tapi ya, damage yang besar pula Siska boleh buat. itulah yang orang kata, Sid. Apa dia? Blue team turret has Lepas been makan destroyed. mencungkil gigi, tumbuk bertubi-tubi, terus 3 mati. Wow. Dia dah mula join geng 2 line. Gol. Kali ini juga Markizi terpaksa untuk dikorbankan buat kali yang pertama. Akan tetapi Lolial di bahagian bottom lane untuk dapatkan turret. Yang paling penting, dengan pengorbanan itu sekurang-kurangnya tidak rugi. Siska melakukan kerja yang sama. Namun dihalang oleh Gorgeous, masih lagi boleh melarikan diri. Tidak ada sebarang masalah, tapi nyawa daripada turret di bahagian top lane hampir untuk dipecahkan. Satu lagi minion perlu untuk difikirkan oleh Gorgeous. Kali ini tendangan mungkin akan berlaku ke atas Gorgeous sebab Ivan dah masuk line. Adakah Ivan akan terus tendang atau biarkan saja? Martizi masuk, mutar damage, dapat satu lagi turret. Atas bawah tinggal pintu masuk sahaja yang perlu untuk diruntuhkan. Tak nak membazirkan ultimate daripada Aven sebentar tadi. Betul? Lagi-lagi apabila fokus di bahagian atas adalah untuk dapatkan menara. Dan mereka juga berjaya mendapatkan menara di bahagian tengah. Ini kita boleh dikatakan kelebihan yang sangat-sangat tinggi untuk tim Ray. Sky biasa yang dibeli oleh Hazel sekarang ini, Berapa stack? pastinya 10 maksimum. Betul. Sebab Of course lah. 10 atau kosong. Sebab sama ada waktu tadi dapat kill, dia dah ada Sky biasa atau tidak. Tapi dia macam ni kan. Dia macam represent lah. Tapi tak kisah. Apa yang lebih kita perkisahkan, dia ada. Jadi kill tersebut ketika Sky Tracer tu dah siap. Jadi dia kena farm lagi. Sekurang-kurangnya lagi 2 lah. Dan moment dah cecah 30, saya rasa itu ada sedikit sebanyak advantage. Cuma nak dapatkan 2 kill tu, target dia mungkin Martizi ataupun Lolial. Susah nak dapatkan kill sekarang kat atas tim Ray ni. Sesak nafas. Dia orang ada banyak elemen yang boleh untuk tambahkan nyawa. Dalam tambah-tambah dekat late game sekarang ni. Untuk dapatkan Lolial pun, kalau duduk main Blazing Duet dekat dalam Netherrealm, menung mat. Okey, satu lagi perkara yang kita kena tengok, langsung tak ada Purify daripada Invictus Gaming. Betul. Walaupun ada nyecau, tapi sebab mereka fikirkan takkan ada pulau-pulau yang pantas. Jadi walaupun dengan 3 masih lagi sempat untuk melakukan reaksi. Tekanan dekat bahagian lane hanya dilakukan di bahagian tengah, tapi Melcuti juga cuba untuk melakukan satu gerakan daripada bahagian kanan. Cuba untuk memastikan kawasan Haze kiri dan Haze kanan dipegang oleh pasukan Invictus Gaming. Perlahan demi perlahan tim Ray dipaksa untuk ke belakang, tapi Lolias memberikan damage. Nova yang terpaksa untuk dihalau. Bali berundur semula. Sakit damage dia tu. Cukup sakit. Conceal. Hazel yang akan tangkap kepada siapa? Hazel. Hazel akan terus mengelarikan diri. Tetapi tendangan tersebut berjaya dibuat. Akhirnya Way of Dragon bersama dengan Naflika. Gorgeous menjadi bangsa yang kedua. Kali ini meninggalkan di batas game yang 3 orang sahaja tanpa sebarang ketibaan. Retribution membantu mereka. Lolial mendapatkan Lord. Gara tim Ray kawalan yang baik. Tendangan sempurna daripada Ivan. Ya. Walaupun terpaksa mengorbankan Martizi seperti tadi, kalau kita lihat sekarang ni, Martizi ditinggi sebenarnya oleh Tak hati nak tolong member, tapi tak boleh nak tolong. tak boleh buat apa lah masa tu. Mudah gerak kerja yang dilakukan oleh tim Ray tadi. Follow up untuk mendapatkan Hazel berjaya menjadi reality. Sekarang reality untuk kemenangan yang akan berlaku sebenarnya nanti. Adakah mampu dilaksanakan? Fokus terlebih dahulu di bahagian tengah. Gerakan Just God terpaksa patah balik. Masih lagi Blok cuba barangkali. melakukan gerakan agresif daripada Nova Escobar, melarikan diri terus. Ada lagi Holy Defense untuk dipergunakan di bahagian top lane.
akan memecahkan nyawa Lord ini. Tapi entahkah sempat itu dilakukan. Kita perhatikan rapat untuk Ivan. Banyak tendangan yang berjaya untuk dilakukan dalam game kali ini dengan penggunaan Chow Blue team yang turret has marvelous. been destroyed. Senyum dia sepak, tak ada purify. Ya, conceal juga dipakai. Kantoi dengan gorgeous. Adanya beberapa shoot dilakukan, tapi objektif mereka berjaya untuk didapatkan. Dia itu yang di bagian top lane berjaya untuk dihancurkan, diruntuhkan. Pasukan IG kali ini semakin hilang mereka punya pegangan dalam kawasan map. Dan pertempuran masih lagi boleh dilakukan. Hazel sempat untuk menggunakan Evacuator dan Retribution. Berembat beberapa bal. Gorgeous kali ini dengan damage besar dapat diberikan kepada beliau. Tetapi dibantu dengan Dada Ram. Ada orang yang kena tenggek tetapi tidak ada masalah. Lolia yang rendah juga. Terus tersebut sekarang ni Torrent Mode. Dapat 3 orang dan sekarang follow up tidak begitu cukup. Untuk pasukan tim Ray. Malam RTZ terpaksa melarikan diri. Kekurangan damage di bahagian mid lane. Tidak dapat membantu dari tim fight. Dan Lolia Dia boleh sampai. dapatkan nama Escobar. Wow. Tadi tu padahal yang kena tinggi, nyawa yang rendah adalah Lolia. Ya, cumanya masih lagi ada lizard dekat bahagian atas tu untuk dia Tambahkan nyawa. tambahkan nyawa. Itu yang pertama. Yang seterusnya juga adalah bagaimana pemain-pemain daripada Team Ray. Mereka memang boleh conquer fight tu. Cuma masalahnya Lawless kena tinggi. Jadi dia orang betul. terpaksa bermain dengan lebih sedikit pasif. Tak boleh terlalu terburu-buru ke hadapan. Dan sayang juga sebenarnya Hazel selagi kalau dia dah farm sikit sebanyak Sky Piercer punya stack, dia boleh dapatkan mana-mana pemain daripada Team Ray tadi. Lagi dengan adanya bantuan daripada Spencer, mampu untuk memberikan sikit sebanyak slow movement effect. Mereka dah pegang menara di bahagian atas sekarang ni. Lot pula muncul di bahagian bawah. Ya. Kita dapat lihat juga bagaimana Red team turret has been main-main destroyed. daripada pasukan Invictus Gaming yang cuba untuk mendapatkan satu pertahanan yang lebih kukuh dengan ketiadaan lagi Invictus turret. Ianya memberatkan keadaan mereka. Tapi Lot sudah pun mula untuk disinggah, mula untuk ditarik, diserang sedikit demi sedikit. Nyawa Lot diturunkan. Agak payah untuk pasukan Invictus Gaming masuk line di sini. Memandangkan mereka agak lambat tiba, tetapi Nova! kali ini fokus kepada team fight. Nova Escobar berjaya untuk naik ke atas Jasgar. Nyawa agak rendah, tapi diselamatkan mungkin dari Ram yang belum lagi dibuka. Akhirnya Nova Escobar dipecahkan kebutuhannya. Gorgeous juga mati. Hazel dikejar. Constant juga dipakai. Blazer 2 diaktifkan, tetapi fokus mereka dah berlari, yaitu Hazel. Tapi Marcuti Trustless masih lagi ada. Dan kali ini juga Marcuti berjaya untuk diruntuhkan nyawanya. Pasukan Tim Ray dengan pengejaran dilakukan walau ada RWM. Mereka masih mampu meruntuhkan satu lagi nyawa daripada pasukan Invictus Gaming. Disangkakan RWM tu mencukupi. Namun begitu damage yang dikeluarkan oleh Team Ray melebihi. Tepat sekali. Bagi saya juga dalam fight tadi, Ui, tak lepas. permulaan daripada Nova Escobar tu, saya kurang faham juga kenapa dia terlalu terburu-buru sebegitu rupa. Sebab kan bermain dengan Yves, kita bukan bermain dengan Farsa ke ataupun kita main Vexana untuk melakukan setup-setup yang secara tiba-tiba. Betul. Kita masih lagi kuat dengan daripada sudut poking. Bukanlah kita, maksudnya mereka lah kan. Dia Invictus Gaming sendirilah, kita tak main, dia main. Poking diorang lagi kuat apa semua. Mungkin perlukan permainan yang sedikit perlahan. Slowly but steady lah. Sebab tadi bila dia setup macam tu, tak ada apa-apa. Pull up satu. Nombor 2, dia punya combo tadi dah salah. Dia buka je bila second skill, kena second skill dengan Faramis, hilang semua nyawa. Dia naik orang, nyawa dah kurang dah. Betul. Nyawa dia tak bertambah pun. Ya, dia salah dari segi setup lah. Follow up pun kena mainkan peranan juga. Seperti dikatakan dia bukan dia masuk pump terus ada burst daripada Farsa ke apa benda kan. Sekarang ni Lot yang akan berada di bahagian atas. Minion dah muncul di bahagian bawah. Fokus untuk Team Ray terletak kepada bagaimana gerakan yang akan dilakukan. Tapi clear minion dengan agak pantas daripada Invictus Gaming. Okay. Hazel tidak dilanggar, malah 3 diangkat. Sekarang ada terus dibuka. Ada Torrent Mode yang telah pun diaktifkan oleh Siska. Lot dibiarkan begitu saja untuk masuk. Dihapuskan oleh pemain pasukan Invictus Gaming tanpa sebarang masalah. Ada satu lagi wave minion mungkin boleh dimanfaatkan pada waktu ini. Saya nak cuba satu lah saya rasa. Ivan kena cuba je lah. Okey. Tendangan mungkin tak. dilakukan. Nova Escobar tidak dipilih untuk ditendang. Tapi malah kenapa? dibiarkan begitu saja untuk minion dibersihkan oleh pasukan IG. Dia dapat tapak, dia boleh je ulti flick. Cuma sekarang ni Siska item beliau apa? Fokus kepada defend atau damage ni? Ke hybrid? Saya rasa dia hanya ada War X dan semua itu defend pada pendapat saya. Ataupun
Tak ada walk X pun semua defend. Takkanlah lebih daripada itu. Kita tengok Siska. Sikit. Sekarang Tak kau tunggu jumpa pula dia punya item. Sekarang kita fokus sebab Siska Ha tu. tarik agak tinggi. Ya, War X sajalah. Walk X dan kombinasi itemization cooldown bagi defense. Justice sebagai satu counter ke atas. Yisun Shin juga untuk menambahkan nyawa bila dikenakan satu ganking. Baik mungkin dalam perjalanan untuk melengkapkan diri dengan Garden Helmet. Masih lagi tidak cuba untuk mendapatkan Nova, sekaligus cuba untuk menjatuhkan susuk tubuh ini. Manakala yang mungkin nak simpan skill set tersebut kepada target-target yang lebih penting. Jadi tangan dia untuk menamatkan permainan ini. 30 saat lagi lot untuk dikeluarkan. Boleh jadi lot terakhir. Tapi masih ada peluang untuk pasukan Invictus melakukan comeback sebenarnya kalau mereka menang terhadap pertempuran lot tersebut. Akan tetapi Hazel mungkin tidak boleh untuk memberikan bantuan yang banyak daripada sudut damage. Memandangkan ketinggalan yang agak jauh daripada sudut gol beserta dengan stacks biasa yang tidak begitu tinggi. Kita tengok permainan daripada pasukan Invictus Gaming sekarang ini berfokuskan kepada mencuba untuk sekurang-kurangnya menang daripada sudut lane. Menghantar banyak QT dekat bahagian bawah, tapi pemain-pemain daripada Team Ray sudah pun melakukan pergerakan awal ke kawasan Lord. Terlebih dahulu mendapatkan push yang penting. Tapi mereka agak sedikit perlahan untuk melakukan clearance dekat bahagian tengah, memberikan ruang untuk Invictus Gaming masuk. Nova mungkin akan mensasakan pada seorang pemain iaitu Matizi, Bang Bulolials. Baik, terus kepada Matizi. Tetapi Matizi mudah untuk melarikan diri. Malah tidak ada sebarang follow up datang. Escobar berjaya untuk dikorbankan tanpa sebarang masalah setelah terus dinaikkan, terus dilarikan oleh Martizi sebentar tadi. Satu decision making yang sangat boleh persoalkan ketenangan terlebih dahulu. Ojas yang telah ditendang kali ini bukan akan dilenyapkan. Martizi berjaya untuk dikorbankan juga. Martizi Dan juga mendapatkan kill Loyal. Fokus terus ke atas slot untuk diambil oleh pasukan Team Ray tanpa sebarang masalah. Patutnya kat sini bila Hazel dah tak ada nak tolong dalam segi damage, inilah masanya untuk Mel QT bersinar. akan tapi tak berjandi. Tak menjadi. Ya. Jandi Menjadi. Janda yang tak jadi. Janda yang mungkin boleh jadi yang menjadi. Tapi Jaskar kurangkan nyawa dengan cukup banyak. Terus sahaja ditarik terpaksa untuk dilepaskan oleh Invictus Gaming dalam usaha mereka untuk mendapatkan Jaskar. Kena ingat dah berapa minit Sky biasa stack daripada Hazel masih lagi kekal tangga 10. Sebenarnya dah tukar dah item. 7 lah. Oh yelah, mati satu. 7. Recall eye. Recall eye. Air kecil tau. Air kecil. Jadi satu tu jauh sikit ke depan. Biasa dia jauh ke depan. Sekali yang jauh tu kena pick off. Nova lah depan. Nova duduk depan. Tengok macam mana pergerakan dengan Lord ini masuk ke daripada bahagian atas. Siska cuba untuk ditutup oleh Nova Escobar. Jaskar berputar-putar. Roda ini mencari pelanggaran yang baik. Terus saja mensasarkan kepada Gorgeous. Ya. Wah, Nova. Kali ini juga lasting daripada Wekuala untuk membersihkan. Ini ada WM terus dibuka oleh Spencer. Jaskar diselamatkan dengan Ram. Sekali lagi Nova berada di bahagian belakang. Nyawa banyak yang rendah. Tetapi Nova Escobar berjaya untuk dikorbankan oleh Loyal dengan master kill. Yang terakhir untuk dihapuskan. Bahagian bottom lane pelanggaran dibuat ke atas Gorgeous. Kali ini Gorgeous tidak ada sebarang pertahanan daripada segi mortality. Dan terus tersentuh dengan torrent. Tak dapat sesiapa daripada Siska. Berjaya dielak dengan tumbukan terakhir sebentar tadi. Tarikan mungkin dibuat, tapi defense masih lagi boleh dilakukan oleh pasukan IG. Ya, tapi sikit sebanyak 2 menara berjaya diruntuhkan. Mungkin itu target utama. Ya. Dan kalau next slot target dia defense sikit. Game ini memang agak berat sebenarnya untuk pemain-pemain daripada pasukan Invictus Gaming. Saya rasa dia orang macam melengahkan kekalahan sendiri. Sebab nak mendapat sasaran pun, cuba tengok betul-betul Hazel apa yang dia boleh buat. Bukan setakat tu kita ambil satu persatu. Nova Escobar dah berapa kali dah tak ada solution. Dia tak boleh naik siapa-siapa pun dalam game ni untuk memberikan makan kepada sesiapa. Satu-satunya yang betul-betul masih okey lah nak main untuk late game ni, Give saja. Tapi Give tak boleh main bila kena dengan Chow dan juga Cloud yang melakukan zoning out. Dia pun tak pakai Purify. Jadi saya rasa
daripada sudut bagi damage shift boleh, tapi survivability memang tak boleh. Tengoklah kat depan ni Gorgeous hilang, confirm. Bye-bye Gorgeous. Ditinggalkan, tak ada orang backup. Mana ada orang backup? Bang tak boleh buat apa. Dia macam kejadian sama berulang sekali lagi. Keep on Keep on doing repeating. the same thing. Cuma problemnya team Ray tak boleh nak end. Oh, Martisi berjaya untuk lenyapkan. Kali ini mungkin berjaya untuk dirembat. Dan tidak berjaya untuk Hazel. Jasgar kot. Oi, baik. Siska dan berjaya di last stick. Dengan ada immortality kali ini. Terus menggunakan mob tanda. Masuk semula. Mercury. Kali ini juga kita lihat Nova Escobar. Nyawa rendah. Terus ditendang. Sekarang Mercury berjaya untuk ditendang. Tetapi tidak ada suara bola untuk menyelamatkan mereka. Malah Lolian. Shutdown. Mercury dikorbankan oleh Jasgar. Tetapi Minion. Nasib baik ada yang keluar. Nasib baik ada yang keluar. Memang minggu ni minggu Minion lah. Tengok bila BTR, tengok ni BTR kata Minion dah attack tower pula. BTR akan cakap macam tu. Ya. Flash pun nak cakap macam tu. Flash pun akan cakap macam tu. Mereka-mereka yang Parah. memahami perkara sebegini. Habis sekarang tak ada keupayaan untuk daripada Team Ray melakukan serangan pantas terhadap Crystal. Apa yang boleh mereka lakukan? Siska boleh buat momen ni. Mungkin ada Siska masuk. Tak apa Nova. Tekan dan cakap. Dua orang terus kena sedot. Nether Realm diaktifkan untuk melambatkan keadaan nyawa daripada pasukan Team Ray. Tetapi damage mereka tidak mencukupi. Melihatkan keadaan susah untuk menghadapi nyawa yang tebal daripada pasukan Invictus Gaming. Masih ada. Memberikan peluang kepada Team Ray untuk melayan pasukan Invictus Gaming. Agak terlalu lama. Nampak kesan dia bila tak ada Lolial di dalam pertempuran kali ini. Memanjangkan lagi perlawanan kita ke 40 minit. Memanjangkan. Sangat-sangat panjang. Ya, cukup sejam lah lalang. Sejam. Bagi saya kalau kita tengok daripada segi KDA, jelas bahawa pemain yang sangat penting dalam game ini adalah Lolius dengan 619. Buyaka Bukayaka, Rey Mysterio. Lolius boleh untuk carry the game kau-kau. Cuba. Puyaka. Kalau dia orang lawan dengan Randy Orton kan? Randy Orton. Hazel. Randy Orton. Memang kena kick kan dengan 619. Kalau ikutkan, memang saya tengok kalau Lolius disajikan sasaran, mungkinlah Invictus Gaming ada peluang besar untuk melakukan sesuatu. Tapi nampak macam Hazel punya itemization tadi dah cukup pedih juga kalau dia mencuba sesuatu. Kalau ada setup yang cantik yang boleh dilakukan oleh barisan pemain daripada Invictus, diorang dah boleh mula untuk rely on Hazel dah sekarang ni. Cuma itulah dia punya Sky Piercer tu. Tak pasti adakah dia patut kekalkan Sky Piercer pada waktu-waktu macam ini ataupun dapatkan item yang lebih berikan bantuan dari segi damage. Longest game record untuk musim kali ni. Berjaya untuk dipecahkan ke? Alalang Ya, tu. dah dipecahkan dah. Alalang tu rekod season lepas juga. Lepas berapa kan? Season apa? All time. All time 40 minit. 40 minit bro. ML. Kau kan berpengalaman nanti. Tu rekod dia dah dipecahkan. Pengalaman tu akan diberikan kepada orang lain. Alang-alang Tim Vamos tak payah pintas. Kita terus je main. Vamos dah mula main sekarang ke? Boleh main sekarang Dekat bawah tu. Kita live je dah game kedua Minion kat bawah. Minion kat bahagian tengah tu. Okay, Gorgeous. Hazel cari ruang nak masuk ni. Cari ruang. Ibu Cooler nak rembat tapi belum lagi nyawa lot itu direndahkan sepenuhnya. Malah Gorgeous. Siska di bahagian belakang. Berjaya melarikan diri dengan Mount Thunder. Tetapi kali ini keadaan pasukan Team Ray juga diasak. Dengan damage besar-besaran dilakukan. Minion pasukan IG perlu untuk fikirkan juga. Satu wave Mega Minion berada di bahagian mid lane. Mungkin boleh menghancurkan situasi, menghancurkan harapan pasukan Team Ray. Kali ini terus menendang, namun salah pula kiblat dia. Nasib baik. Masih lagi ada bini nasib seterusnya pula. Mercury pula cuba untuk settle lane. Yang bug block ni lagi 20 tahun akan datang, insyaAllah boleh settle. Ya. Gorgeous. Di Ramadan tahun depan kita boleh dapat lot ini menjadi milik siapa. Lambat juga Team Ray nak dapatkan lot ni. Ya, Team Ray dia punya wave daripada dekat. Apa yang tak nak pick up lagi ni Okey, Siska dapat Hazel dilambatkan gerakannya ke atas lot. Dapat lot akhirnya. Akhirnya berjaya mendapatkan Hazel Martizi. Dapatkan kit tersebut, tak ada bola. Sekali lagi. Rendah Martizi. Nova Escobar berjaya mendapatkan Martizi. Begitu juga dengan Nova Escobar didapatkan oleh Lolial.
Namun dalam keadaan ini Lord masih ada. Melkuti depan sangat tu. Mungkin Boleh berjaya masuk. tendang Okay, Lolia. Kikuan. Berjaya menggunakan Resident Duet tetapi tidak mengeras pada sesiapa. Gas. Gasnya dapatkan Melkuti. Hey. Masih ada Freestyle Winter dulu, bos. tukar kepada Immortality. Melkuti Lord end dulu. Kali ini juga Melkuti nyawa yang rendah. Lolia Mungkin ada. kali ini peluang daripada pasukan tim Ray untuk menamatkan Gojus. kesengsaraan ini. Macam Gorgeous tak ball play end. dekat belakang. Nampaknya pertahanan berjaya dilakukan. Gojus. Balas sekarang di Lolia. Gorgeous hidup lagi. Minion. Oi, dah lah, malas aku. Spencer kau tak ada mana tau. Gorgeous main dengan cukup baik sebentar tadi untuk pastikan Lolia sudah mampu untuk berada di bahagian depan. Tapi- Dan dia masih lagi mencuba. Banyak Gerakan lagi baik. Willian. Besar nyawa rendah. Tak ada mana untuk beliau. Kali ini peluang untuk tim Ray. Menang ke atas Oscar IG. Melambatkan kemenangan. Melegahkan kekalahan. Tim Ray 2-1. Laga Pride. Tim Ray berjaya mendapatkan kemenangan 2-1. Perlawanan yang kita boleh katakan cukup panjang, cukup berjela. Hanya satu saja yang berjaya dapatkan kemenangan. Permainan yang cukup cemerlang dilakukan oleh pasukan tim Ray di awal permainan, tapi mungkin atas sebab pelbagai tragedi yang berlaku menyukarkan para pasukan untuk melakukan gerakan-gerakan yang mengambil risiko untuk menamatkan permainan lah. Mereka kata biar lambat asal selamat dari Betul. kena comeback oleh pasukan musuh.